Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dinukilkan dalam sebuah kitab sufi berkaitan tentang 3 nasihat burung. 3 nasihat burung. Dalam Al-Quranul Karim, Allah menyuruh hambanya untuk mengambil iktibar, memandang setiap apa yang berada di alam ini untuk belajar sesuatu. Dalam kisah ini berlaku kepada seorang pemikat burung, dan kerjanya hari-hari memang berkaitan tentang burung. Dia pergi ke hutan, dia pasang perangkap, dapat tangkap burung, balik rumah dia sembelih, dan ada yang dia jual untuk kehidupan harian dia. Esok hari yang sama, dia pergi ke hutan, dia jerat burung, dapat tangkap burung, dia balik, sebahagian disembelih untuk makanan, sebahagian dia jual untuk kehidupan harian dia. Sampai pada suatu hari, seperti biasa, waktu pagi dia keluar ke hutan untuk pasang jerat, tunggu sejam 2 jam, tak ada seekor burung pun masuk. Masuk pada tengah hari pun sama juga, tak ada juga burung yang masuk. Biasa jam 2 petang dah balik dah, tapi hari itu lepas kedua pun tak ada burung juga. Dia kata tak apalah, stay sekejap sampai petang. Sampai petang, lepas jam 5 petang pun tak ada seekor burung pun yang masuk dekat sangkar dia. Jadi dia pelik, mana pergi burung-burung ni semua? Sedangkan hari biasa ada je burung tu, hari banyak masuk. Tiba hari tu tak ada. Sampai kan tengok dah lewat petang, dah nak malam, dia kata tak apalah, aku kemas-kemaslah barang ni buat balik. Mungkin tak ada rezeki aku pada hari ini, kata pemikat burung tersebut. Sedang dia kemas-kemas barang dia, nak buat balik, tiba-tiba datang seekor anak burung dan terperangkap dalam perangkap dia. Dia kata, ada pula burung masuk. Dan dia tanya, kecil ni, anak burung kan kecil kan, kalau burung besar tu okey lah, anak burung kecil. Dia kata, kecilnya anak burung ni, kalau aku balik pun aku nak makan tak kenyang ni, dia kata. Kalau aku jual pun berapa sen sangat lah dapat ni kan. Lalu dia kata, dia fikir-fikir, tak apalah, bawa je lah balik, janji ada rezeki lah, dia kata. Dia pun bawa lah balik dengan anak burung kecil tu. Sampai dekat rumah dia, seperti biasa, dia akan sembelih burung. Dia pun ambil burung tu nak sembelih. Tengah dia pegang burung tu nak sembelih, dengan izin Allah, satu keajaiban berlaku. Burung tu boleh bercakap, dan bercakap pula boleh didengari dengan dia dengan jelas. Kalau kata kita dengar burung bercakap, dia ajuk balik cakap kita. Ni tak, burung cakap dengan jelas. Bila mana nak ambil tu, dia kata, dah sembelih tu, pegang nak sembelih, dia kata, wahai tuan, nanti dulu, kata burung tu. Dia pun terkejut. Kenapa? Dia kata, aku ni kecil, kalau kau nak sembelih pun tak berbaloi untuk kau makan. Kalau kau nak jual pun belum tentulah berapa harga aku, kata burung tadi. Tadi apa kau nak, kata pemikat burung tu kata. Dia kata, tuan, ada baik tuan lepaskan saya, dan saya akan bagikan tuan dengan 3 nasihat. Dengan 3 nasihat ni nanti tuan akan berubah kehidupan tuan, bukan saja di dunia, akan dapat pahala di akhirat. Terkejut dekat burung ni. Siapa pula burung ni, malaikat ke, dia tanya. Dia pun kata, tak apa, sebab dia fikir dapat 3 nasihat. Dengan 3 nasihat tu pula boleh mengubah kehidupan dunia dan juga akhirat. Dia kata, oh tak apalah, aku lepaskanlah burung tu. Dia kata, betul ke ni? Betul. Nasihat yang pertama, kata burung tu, aku akan bagi bila mana aku hinggap dekat bahu kau. Nasihat yang kedua, aku akan bagi bila mana aku hinggap dekat dahan pokok depan rumah kau. Dan nasihat yang ketiga, aku akan bagi bila mana aku hinggap di hujung bukit depan sana tu disebut. Pemuda tu pun cakap, tak apalah, janji dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dia pun lepaskan. Bila dia lepaskan tu, benar burung tu terbang dekat bahu dia.
Dan bercakap, wahai Tuan, dia kata, saya nak pesan pada kamu, nasihat yang pertama, dalam setiap kehidupan yang kita lalui dekat dunia ini, jangan pernah lalaikan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah zikir kepada Allah. Akibat aku lalai, sesaat aku termasuk dalam perangkap engkau, kata burung tu tadi. Terdiam dia. Dia kata betul lah. Itu sebab kita lihat kehidupan kita hari ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang di rumah dan sebagainya, kehidupan kita dekat dunia ini kita diuji. Bagaimana pergantungan kita kepada Allah sepenuhnya. Bagaimana kita meletakkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita meletakkan kalimah la haula wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita merasakan kita hebat, tapi hakikatnya Allah yang mengizinkan semua itu berlaku. Tersentak dekat burung tu, kata burung tu tegur je. Nasihat pertama, jangan pernah sekali kau tinggalkan, lalai ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ingat sentiasa. Itu sebab dalam Al-Quran ada 5 kaedah berkaitan tentang zikrullah, dan mungkin kita kurang faham berkaitan perkara ni, akan datang insyaAllah berkongsikan. Satu yang kita buat dalam surah Al-Imran tersebut, fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Allah pesan dalam surah Al-Imran ayat 154, apabila selesai tunaikan solat, fadhkurullah, ingatlah Allah. Apa artinya? Lepas salam, duduk wirid seketika, istighfar kepada Allah, tasbih kepada Allah, subhanallah, puji Allah, alhamdulillah, besarkan Allah, Allahu akbar. Itu zikir kita kepada Allah. Itu pun satu. Dalam surah Toha Allah nyatakan dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat, itu tanda engkau ingat kepada aku. Jadi bila mana kehidupan kita hari ini, ibu ayah sekalian, tuan-tuan, abang-abang sekalian, bila mana kita perlukan pertolongan daripada Allah, nakkan didikan daripada Allah, ambil wuduk, cepat dirikan solat. Solat merupakan ingatan kita kepada Allah. Kita nakkan dipermudahkan urusan dunia kita, nak dipermudahkan urusan akhirat kita, tapi kita lari dari perintah Allah. Sebab itu solat juga merupakan ingatan kita kepada Allah. 2. Yang ketiga, dalam Al-Quran menyatakan bahawa doa, ud'u ila Allah, mohonlah kepada Allah. Dalam Al-Fatihah kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanyalah engkau ya Allah tempat kami minta pertolongan. Jadi berdoa kepada Allah. Doa juga merupakan ingatan kita kepada Allah. Kita nakkan segala impian kita, hajat kita, apa yang kita lalui kehidupan dunia ini, nakkan pertolongan daripada Allah, minta kepada Allah, jangan pernah tinggalkan. Doa juga merupakan zikrullah, ingatan kita kepada Allah. Itu sebab jangan pernah kita lupakan doa dalam setiap tingkah laku kita. Bukan sahaja lepas solat, kita pakai baju pun ada doa, nak pakai slipper pun ada doa, nak pandang cermin pun ada doa, nak berjalan start kereta pun ada doa. Amalkan. Tak hafal bahasa Arab pun tak apa, cakap bahasa Melayu pun boleh. Mulakan bismillahirrahmanirrahim pun cukup dah. Tu doa yang terbaik. Amalkan selalu. Itu yang ketiga. Yang keempat Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Sebut sesungguhnya Al-Quran juga sebagai zikir kepada Allah. Bila mana kita ingatkan Allah, jangan pernah lalai dan lupa untuk baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya satu hari dapat satu muka surat pun dah okey. Jangan tak baca langsung. Dapat 5 muka surat lagi cantik. Satu waktu satu muka surat. Usahakan. Ustaz tak pandai lagi, ustaz tak apa, cari guru belajar. Jangan pernah kita lupakan Al-Quran.
Dan yang kelima Allah sebut dalam surah Al-Qamar, Allah ulang 4 kali. Ayat ke-17, ayat ke-12, ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kata Allah. Demi sesungguhnya yassarna, kami dapat mudahkan, kata Allah, Al-Quran lidzikr, untuk dijadikan zikir lidah kita. Fahal min muddakir, kata Allah, siapa yang nak ambil peringatan ini? Ini pesanan burung tadi yang pertama. Dia pesan satu aja, saya ulas sikit. Dan kehidupan kita, jangan kita lalai ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab kata burung tadi, sesaat dia terlupa, dia lupa zikir kepada Allah, terperangkap dalam perangkap. Artinya kalau kata kita lalai, kadang-kadang kita terjerumus dalam perkara musibah yang bawa bala dalam diri kita sendiri, dalam keluarga dan sebagainya. Itu nasihat yang pertama. Lepas tu burung tu terbang hinggap dahan kat pokok depan rumah dia. Wahai tuan, dia kata, nasihat aku yang kedua, hargailah apa yang ada pada kamu ketika ini. Usah menyesal, hargailah. Ketahuilah, dia kata, dekat perut aku ini sebenarnya ada permata, ada berlian. Nampak aja kecil, kalau kau belah aku dengan berlian tu, kalau kau jual, kau akan dapat kehidupan yang lebih mewah daripada sekarang, kata burung tu. Tepuk dahi dekat burung tu. Astaghfirullahalazim, dia kata, kenapa aku lepaskan dia, dia kata. Kan, nak tunjukkan dekat sini, Allah bentangkan nikmat depan kita. Ambil peluang, gunakan manfaat sebaik mungkin. Allah hadirkan ibu dan ayah kita yang masih ada, buat kebaikan sungguh-sungguh kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, buat kebaikan sungguh-sungguh. Kita ada isteri depan mata kita, gunakan sebaik mungkin. Walaupun kita rasa, oh tak apalah, isteri ini boleh ramai, tak masalah. Tapi yang ada depan mata, usahakan untuk buat kebaikan sungguh-sungguh. Isteri yang seorang Allah hadirkan depan mata kita, jaga sungguh-sungguh dengan isterilah, boleh menambahkan amalan kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita menyakiti mereka. Ada anak-anak, ada pekerjaan dan sebagainya, ambil peluang sungguh-sungguh, manfaatkan sungguh-sungguh. Jangan sampai dia terlepas depan mata kita. Dah terlepas, kita tak dapat nak buat apa dah. Ibarat macam burung tadi, dah terlepas, nak buat macam mana? Bukan kata, ya Allah pulangkan balik, tak ada. Peluang datang sekali. Kalau akan datang peluang lagi, tak sama dengan sebelum ni. Itu sebab hargai apa yang ada di depan mata kita dan manfaatkan sebaik mungkin. Itu nasihat yang kedua daripada burung. Nasihat yang ketiga, dia pun terbang sampai ke depan bukit, dia menjerit, wahai tuan, dia kata, alangkah ruginya engkau tu tuan, dia kata. Peluang datang sekali sahaja. Sepatutnya bila mana kau ambil aku, kau tangkap aku, kau tak istirahat banyak, kau tak payah fikir-fikir. Tadi kenapa tak dipikir ke hutan, nak bawa balik ke tak nak balik? Dia kata, dapat rezeki tu, bawa dia balik terus. Jangan pernah petikaikan. Sebab apa yang ada depan mata, itulah yang terbaik ikut perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita merasakan, kecil benda ni, tak sesuai, tak naklah, aku nak besar. Tak. Allah berikan kepada setiap hambanya apa yang terbaik di mata Allah. Bukan kita nilai dengan mata kita. Asa an tuhibbu syai'an. Aku nak sebutkan surah Al-Baqarah. Allah sebut kadang-kadang dalam perkara yang kita tak suka, antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan perkara yang kita benci, yang kita tak suka, itulah kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang benda yang nampak kita seronok, nampak cantik, hakikat dari sisi Allah, dia buruk, tak elok pun. Sebab itu muslimin yang dirahmati Allah, juga para penonton yang lihat di rumah, kita ambil iktibar daripada 3 nasihat ini.
Jangan pernah kita tinggalkan untuk bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam situasi mana sekalipun, perbaiki hubungan kita dengan Allah, binakan hubungan yang cantik dengan Allah, minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah pandu kehidupan kita dengan lebih baik. Yang kedua, apa yang ada depan mata kita gunakan sebaik mungkin. Dan bila mana Allah hilangkan nikmat tersebut, hilangkan perkara tersebut daripada kita, kita dah tengah-tengah tak buat apa, dah rugi dekat situ. Dan yang ketiga, peluang yang Allah hadirkan kepada kita inilah sekali. Artinya kehidupan kita dekat dunia, inilah peluang kehidupan kita dekat dunia. Seandainya lepas ni kita dah mati, dah melangkah ke alam barzah, takkan ada can nak balik dah dekat dunia balik. Saya nak tutup satu kisah, tapi aku tak sempat. Tak apa, saya ambil kisah yang sikit, yang pendek sikit. Okay? Kisah boleh berlaku kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Satu hari Imam Hasan Al-Basri dia mendatangi jenazah. Dia pun sama-sama pikul keranda sambil dia berzikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia ulang-ulang. Kelakuan dia tu ada anak muda pandang. Wahai imam, dia kata, perlu ke nak berzikir macam tu? Adakah itu arahan dan sebagainya? Kata Imam Hasan Al-Basri, agak-agaklah kalau jenazah ni bangun ketika ini, dia buat apa agak-agak? Dia berzikir kepada Allah ke dia berdandut? Contoh, dia buat kebaikan, ketaatan kepada Allah ke dia buat maksiat, berzina kepada Allah? Adakah dia baca Quran, dia bersedekah dan sebagainya, ataupun dia memang orang kata apa, dia merasuh dan sebagainya? Kata anak muda, dia akan buat amal soleh. Kenapa? Sebab dia dah tahu dah betapa nilainya amal ibadah tersebut. Itu sebablah pesan dalam surah As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Apa berlaku pada orang yang buat kejahatan, kemaksiatan? Mereka minta doa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Balikkan kami ke dunia ya Allah. Sebab dah yakin dah mati. Allah ruginya dulu tak buat amal ibadat. Sebab kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kita hidup ni lah, bayangkan nanti kita dah mati macam mana. Zikirlah selalu, mudah-mudahan ada rezeki zikir ini, itu kebaikan yang Allah terima. Nabi pun pernah pesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah pelekehkan, petikaikan kebaikan yang orang buat, sekalipun dia hanya pandang senyuman. Itu kebaikan. Itu juga dengan kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, buatlah kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Itu sekarang perkongsian pada tengah hari ini. Ambil iktibar sungguh-sungguh. Last penutup, saya ulang kembali pengajaran dan kisah tadi. Jangan pernah lupakan Allah, letakkan pergantungan kita kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, ambil peluang nikmat di depan mata kita ini, gunakan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, peluang hanya datang sekali saja. Ke depan dekat dunia sekali, tuan-tuan, takkan datang kembali nanti. Kita bangun pagi dapat duduk dah segar, alhamdulillah ya Allah, buat kebaikan, azamkan kebaikan. Mudah-mudahan menjadi insan yang terbaik insya-Allah. Sekian daripada saya, aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.